Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah yang saya hormati Fadil sahabat dan guru saya Ustaz Yusuf Yaqub. Hormati Kanda Fadil Ustaz Syafi, Fadil Yahanda Tuan Guru Ustaz Syaul Hamid, Habib Muhammad. Dihormati Kanda Ustaz Abid Liu dan semua barisan asatizah, tuan-tuan guru, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang saya tak sebutkan nama tetapi wallahi tak merendahkan sedikit pun keilmuan tuan-puan semua yang berada. Masya Allah, tabarakallah, satu perkara yang luar biasa. Ini bukan liar biasa lah ni, Masya Allah. Anak-anak muda, orang duk dengar, orang panggil anak antu ni. Nah, yang ni insya Allah antu yang kena ruqyah tak jadi apa-apa ni, insya Allah anak-anak muda kita yang hebat. Dan kalaulah dulu disebutkan kenapa di antara para ulama menyebut baginda Nabi SAW sangat suka ketika berada di Madinah, disebabkan di Madinah ini adanya prospek-prospek anak muda yang sangat hebat. Sampai je Nabi ke Madinah, di antara disambut oleh Sayyidina Anas bin Malik ketika berumur 8 tahun. Dan ketika mana unta nak berhenti pun di rumah Arqam bin Abil Arqam tu juga 16 tahun, muda lagi. Dan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, pemanah yang diberikan kepercayaan dalam kalangan sahabat, dia di antara sahabat yang disebut 10 yang terkaya di bumi Madinah. Ni anak muda ni, umur 17 tahun. Nabi bagi kepercayaan untuk melepaskan anak panah yang pertama dalam medan perang. Maksudnya bukan cak ayam ni. Bukan jenis sembang kari, sembang aja terbang. Mereka ada satu benda yang luar biasa. Kalaulah kita tengok Sultan Muhammad Al-Fatih menawan kota Konstantinopel ketika umurnya 22 tahun. Kalau kita melihat bagaimana Zaid bin Harithah, kalau kita melihat banyak daripada kalangan sahabat-sahabat Nabi ini daripada kalangan anak-anak muda yang mereka boleh memberikan sesuatu kepada jalan agama. Tuan-tuan tak perlu jadi ustaz, tak perlu jadi ni macam tok-tok guru di depan ni, tak apa, biarkan mereka dalam kotak dan kebaikan mereka. Anak-anak muda, kamu ada tanggungjawab yang kamu boleh bawa anak-anak muda yang mungkin sekapai dengan kita. Semalam geng-geng anak muda mai daripada geng motor, geng Apache apa tau. Ingatkan Apache ni nama helikopter. Depa tak nak, depa naik motor. Kan? Depa kata, ustaz kita ada gaya Willy. Saya tengok Willy apa dia buat guna tuan. Depa mai semalam, alhamdulillah kita uruskan korban dalam tempoh 2 hari 125 ekor. Kalau nak harap hak riang-riang, hak tak apa nak muda ni tuan-tuan, pakai arwah yarham berjemaah. Tapi main dengan anak-anak muda ni tuan-tuan, riang mereka macam kena cokoroy. Kita pun tak tahu, mereka boleh tarik lembu non-stop. Hari pertama lembu 1 tan saja, lepas tu 500 kilo, berekor-ekor, 16 ekor. Kalau nak harap kita memang tak boleh belah tuan-tuan. Kan? Tapi Allah mentakdirkan anak-anak muda yang ni yang Nabi kasih, Nabi sayang. Anak-anak muda ni Allah bagi riang mereka luar biasa. Kalau hampa guna pada jalan kebaikan, maka banyak manfaat pada agama akan dapat. Ni siapa sangka ni tuan-tuan ni, program yang dulu kita tahu tempat ni Boria ya. Dan mereka dok buat program ye je. Tapi dengan asbab ikhtiar, asbab idea daripada golongan anak-anak muda yang nak berimpian, nak duk juga dengan jalan-jalan agama. Invite tok-tok guru kita pun sanggup mai, maka Allah bagi keberkatan. Jadikan ini program yang pertama dan bukan yang terakhir insya-Allah. Kalau di Kedah kita tengok kan Habib Muhammad, ni geng-geng khasidah kita, geng-geng Mahat Tafiz Intan dan sebagainya, mereka boleh anjurkan liqa mahabbah secara konsisten. Dah 30 kali lebih dah. Maka insya-Allah di bumi Pulau Pinang ni kita ada Anda kita Datuk Salim insya-Allah menyokong kuat ni. Kalau Datuk Ustaz kata tadi hari ni kita buat kat tapak ni. Lepas tu kita golek-golek sikit masuk dalam Tulbal Datuk. Nah, ni kalau ramai macam ni mampu kita lah atas-atas pokok 15 orang apa semua tu takut patah tangan jatuh. Jadi kita buat di sebelah sana insya-Allah akan lebih kondusif dan lebih memberikan manfaat. Lagi ramai orang boleh dapat manfaat dan kebaikan dan insya-Allah gerakan ini bukan yang pertama. Kita ketepikan perbezaan politik ke, warna mazhab ke apa tak kira. Utamakan di atas kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Di atas dasar kecintaan kepada junjungan besar baginda Nabi SAW. Lupakan siapa kita yang lama.
Usahakan siapa kita yang sekarang dan usahakan untuk penambahbaikan kita di masa depan, kerana di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat yang dia ini disebutkan dalam kitab Sirah An-Nubala, dalam kitab Musnad Ibnu Hanbal, beliau akan masuk ke dalam syurga disebabkan walaupun dia ni seorang yang melakukan banyak maksiat. Dia ni memang, kalau sahabat-sahabat Nabi memang bara teruk dekat dia. Sebab dia suka buat benda yang lok-lak, yang merapu-merapu ni. Nu'aiman bin Amr An-Najari radhiyallahu anhu ni seorang sahabat yang dia suka buat benda hak pelik-pelik. Pernah suatu hari dia panggil Nabi dengan sahabat-sahabat yang lain pergi makan di satu kedai. Bila Nabi SAW sampai dengan para sahabat mai makan dah orang panggil, mai jemput kenuri. Nabi pun makan, sahabat pun makan, seronok. Maka yang kata Nu'aiman bin Amr An-Najari ni, nakal tak nakal dia dah. Nabi makan, sahabat makan, dia belah. Dia tak bayar. Dia pergi abang kat tuan kedai, dia kata sekali Nabi dengan sahabat akan bayar. Terkejut Nabi. Nabi tengok mana Nu'aiman, hilang dah. Tanya dengan tuan kedai kata, dia kata sekali lagi, Nabi dengan sahabat akan bayar. Nabi pun bayar. Kata nakal sungguh Nu'aiman. Pernah satu riwayat menceritakan Nu'aiman ni pernah dia mengikut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk pergi untuk bermusafir. Pergi berdagang di luar daripada di Syam. Jauh jaraknya 1000 km daripada Madinah. Ketika sampai di Syam, dia buat apa? Dia lapang, duit tak ada. Dia jual kawan dia. Suwaibid bin Harmalah radhiyallahu anhu ni seorang sahabat yang betul. Dia beli jual kawan. Hak ni bukan kencing kawan. Ini jual kawan. Member kencing kita pun bara habis meta dah. Dia jual terus. Jadikan Suwaibid bin Harmalah sebagai hamba. Abu Bakar balik cerita dengan Nabi SAW. Kata Nu'aiman ni tak boleh belah dia ni. Dia ni sia-sia otak dia bersambung sungguh. Dia tak ada duit nak makan. Dia pergi jual Suwaibid bin Harmalah. Disebabkan Suwaibid bin Harmalah ni tak mau bagi makanan dekat dia. Sekejap. Duduk dulu. Abu Bakar pergi bebaskan Suwaibid bin Harmalah ni, balik cerita kat Nabi. Kata dalam sebut dari riwayat Nabi SAW bila dengar kata Nu'aiman bin Amr An-Najari ini, ketika mana dia jual Suwaibid bin Harmalah ni, Nabi gelak ni sampai menampakkan gigi Nabi SAW, geraham Nabi SAW. Nabi seronok sungguh. Walaupun benda tu tak kena, tapi jadi lawak. Dalam riwayat kata sehinggakan fadhuhikat Nabi ni hatta badat ni sampai nawajizu sampai setahun. Nabi teringat tengok Nu'aiman, Nabi akan gelak, Nabi akan senyum, Nabi akan ceria. Sehinggakan riwayat sebut ketika mana satu hari Nabi sedang bersedih, sahabat pergi cari di mana Nu'aiman. Sebab Nu'aiman ni dia suka buat Nabi jadi terhibur. Tuan-tuan, siapa sangka seorang sahabat yang mana nakalnya dia itu, walaupun perangai yang pelik-pelik ini pun diraikan oleh junjungan besar baginda Nabi SAW. Malah Nabi sebut Nu'aiman ni akan masuk syurga dalam keadaan dia bergelak tawa. Kerana ketika kehidupannya di dunia itu, dia banyak bagi orang ini bergelak tawa walaupun ada yang bagi sakit hati. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, anak-anak muda yang ada di sini. Kita yang ada ni ada macam-macam background. Ada yang mak rempit full time, ada yang part time, ada yang overtime, ada yang tak ada time. Mungkin ada daripada kalangan kita yang main majlis lawak ni pun bawa markah. Bawa cikaru, dia panggil apa? Benda apa? Dia panggil apa? Dia bawa markah walaupun tahu tak patuh syariah. Dia tak letak benda penghadang kat tengah. Dia tak boleh letak signboard ke tak tengah. Kira boleh main tu kira peluk dua-dua duk olahraga. Tahu benda tu haram. Tapi nak juga pada sedikit kebaikan. Mudah-mudahan atas dasar kecintaan pertemuan kita pada malam ni, Allah memadamkan maksiat yang dilakukan dengan memberikan manfaat pada kebaikan. Tak sudah putih asa. Hak tadi mungkin sembahyang maghrib. Tuang. Nabi kata, ma bainar rijal kufur as-salah. Apa yang membezakan kita dengan golongan kufur, kafir ini satu benda. Sembahyang. Maka sekali lagi tolong khadar balik. Tak kira tuan-tuan kita pernah buat apa yang lepas. Maka bermula pada malam ni usahakan. Siapapun kita yang sebelum, jom anak muda. Dah nak tahu apa anak muda-muda ni pun tak apa. Ayah-ayah dirahmati Allah, kita usahakan. Last but not least tuan-tuan, sebelum saya serahkan kepada guru-guru yang lain, saya nak pesan. Sempena dengan hari-hari tasyrik ini,
tuan-tuan, Kementerian Kesihatan melaporkan bahawa musim yang paling banyak orang check-in buat reunion ke hospital adalah musim raya. Hospital penuh raya Aidilfitri dan juga Aidil Adha. Simptom yang paling banyak, darah tinggi, kencing manis, kencing orang. Bila balik berhimpun, dia mohong kencing orang. Tuan-tuan, cukup banyak masuk hospital. Dan tuan-tuan, laporan juga daripada Kementerian Kesihatan. 2024, bulan Jun, awal 4 hari bulan Jun baru ni dibentangkan oleh Dr. Zulkifli Ahmad, Menteri Kesihatan Malaysia. Dilaporkan apa? Malaysia daripada 50.4% orang yang lebih berat badan. Ni termasuk saya bercakap ni pun saya lebih 4 kilo daripada berat badan yang sepatutnya. Sekarang dah naik 53.9. Tuan-tuan duk cover lah tuan-tuan. Yang mana ada tu anggaplah ia sebagai aib sementara. Kerana gemuk itu pilihan, lebih berat badan itu juga pilihan kita. Kita usahakan tu azam tahun ni, daripada lonjakan 53.9 ini, kita sama-sama turunkan graf itu dengan pakat-pakat jaga makan. Ni tuan-tuan sampai bawa motor tu, dalam raga motor tu dalam perut. Orang dia ingatkan helmet. Dia bawa kereta, pula steering kereta dengan perut dia. Tuan-tuan, itu aib. Kita usahakan sama-sama nak. Kita usaha agar semua ni, kita bukan nak anak muda je sihat. Hak tak apa nak muda pun kena sihat. Kerana Nabi SAW adalah ikon orang yang paling sihat. Buktinya apa? Ketika berlakunya perang Badar 17 Ramadan, umur Nabi 54 tahun, tahun 2 Hijrah. Ketika berlakunya perang Uhud 3 Hijrah, umur Nabi 55 tahun. Ketika berlakunya perang Khandaq 5 Hijrah, maka ketika itu umur baginda Nabi SAW dah menganjak 57 tahun. Ketika berlakunya perang Khaybar tahun 7 Hijrah, umur Nabi 59 tahun. Perang Hunain 8 Hijrah, 60 tahun. Perang Tabuk 9 Hijrah, khazwah terbesar yang Nabi sertai. Menentang tentera Rom, 800 km perjalanan daripada bumi Madinah. 20 hari Nabi bermusafir di atas kuda. Ketika itu umur Nabi 61 tahun. Dah mencecah, memegang kad warga emas kalau duduk di Malaysia. Tapi tuan-tuan, Nabi boleh lagi berada dalam medan perang. Tuan-tuan, Nabi bukan pegang walkie-talkie. Bubuh, tekan alti. Bubuh. Terjun kat Senghok. Tak ada, tuan-tuan. Nabi berada di medan yang paling depan. Tuan-tuan, 800 km menunggang kuda ni tuan-tuan. Tuan-tuan try tengok. Pi pantai pagi esok, try tengok kabat kuda naik. 2 minit tuan-tuan balik. Terpeleot putih rock kentut ni. 800 km. Saya main juga ni kuda. Baru ni pi 40 km tuan-tuan. 3 jam di atas kuda. Endurance. Balik tuan-tuan, Allah sakit badan ni. Sultan Mizan yang fit tu pun kali ni dia tak lepas. Dia tak larat dah umur 60 lebih dah. Sebab tu saya kata, pilihan untuk sihat itu ibadah. Nah, usahakanlah untuk kita sama-sama pakat-pakat. Paling common, paling cari apa aktiviti yang tuan-tuan boleh buat. Jalan kaki tak pakai modal. Jogging tak pakai duit. Kayuh gerek, kalau yang ada duit pergi kayuh gerek. Yang boleh naik bukit, pergi naik bukit. Kan, pagi-pagi daripada sini, naik pergi balik pulau, patah balik. InsyaAllah sihat. Jadi usahalah bagi ada aktiviti sekurang-kurangnya, tuan-tuan pegang penghujungnya. Nabi kata apa? Wa an jismihi fima ablahu. Di antara tanggungjawab dan amanah yang saya dan tuan-tuan kena jawab depan Allah adalah kesihatan kita. Jadi jom anak muda, ibu-ibu, ayah-ayah, kita buanglah perangai-perangai pelik-pelik, habis semayang pakai dupi, berkena teh tarik, berkena macam ni, roti canai tu semua balik awal belakang tu. Bukan takat go out kita sekali. Kita usahalah pakai jaga kesihatan. Sekurang-kurangnya kalau Allah takdirkan mati, lepas jaga kesihatan lebih baik daripada kita biang saja. Ada dalil yang baik kerana menjaga kesihatan adalah ibadah. Kerana tokoh yang paling besar menjaga kesihatan adalah baginda Nabi SAW. Doakan juga tuan kami sedang usahakan, saya dengan Alif serta kita usahakan kami buat masjid. Nama dia apa? Masjid dan gym. Berkembang dengan Masjid Madat tu kita buat gym lah ni. Free. Habis semayang, maklum-maklum yang pakai telekung dalam pakai baju renang. Habis terus pergi zumba, zombie, guling, golek. Beza lelaki perempuan. Kita asingkan. So jaga dari segi ikhtilat kita jaga. Jadi usahalah. Mungkin insyaAllah di bawah Ustaz kanda saya Fadil Ustaz jadi Yusuf Yaqub. Orang selalu keliru. Saya Yaqub Yusuf. Dia Yusuf Yaqub. Orang duk tanya mana pak mana anak.
Dua-dua pak lain. Lain pak lain mak, bukan sepak semak lah. Alhamdulillah di masjid beliau pun ada library digital, benda-benda yang sangat baru. Saya pergi belajar banyak benda. Tadi saya singgah semayang Ustaz, insyaAllah saya cuba ambil mana yang baik untuk bawa balik. Dan mungkin di masjid Syekh Yusof juga boleh mulakan buat gym Ustaz. Ni nanti main, bukan kita nak sadu-sadu tu tak mau. Kan, bagi sihat. Tersalkan insyaAllah ni anak muda insyaAllah jadi orang-orang yang menjadi obor kebaikan kepada agama, kerana mukmin yang kuat lebih dicintai oleh mukmin yang lemah. Jadi sekadar tu dulu, mudah Allah bagi kebaikan. Tidak beradablah pada seorang anak murid yang bercakap banyak pada tuan guru-gurunya. Mudah Allah bagi kebaikan pada semua guru-guru kita ni, pada sahabat-sahabat kita ni tuan-tuan. Masya Allah, saya tak tahulah mereka ni pakai, mereka ni sarapan apa ni. Hampir setiap minggu ni mereka duk berkhasidah dan sebagainya, kita tengok pun penat. Doa ni bagi anak ni, angsang hero ni belakang ni yang akan menjadikan majlis tu jadi ceria ni dengan sebab dia, bukan sebab kami sangat pun. Maka mudah-mudahan ni Allah bagi kebaikan. Siapa yang tak ada jodoh, moga Allah bagi jodoh yang baik. Siapa yang tak ada anak, moga beranak pinak. Siapa yang ada markah, menikah cepat-cepat. Siapa yang belum jumpa, moga jumpa malam ni. Amin ya rabbal alamin. Tuhan berkuat no. Jadi sekarang dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lil muttaqin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdillahil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihormati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Thumma amma ba'd. Jazakumullahu khairan kepada penganjur majlis kita pada malam ini, wabil khusus kepada Al-Fadil Ustadz Yusuf Yaqub, dan juga kepada Al-Fadil Ustadz Syafi, dan juga kepada Al-Fadil Ustadz Uzair, dan juga kepada Al-Fadil Tuan Guru kita Al-Fadil Ustadz Syahul Hamid, hafizahullah ta'ala wa ra'a wa saddada khutah fi khidmatil Islam wal muslimin, dan Al-Fadil Ustadz Ibidliu, dan juga Al-Fadil Ustadz Amir Arsalan, mahbubi wa mahbubuna jami'an, dan seluruh para asatizah yang tak dapat disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangkan rasa hormat dan ta'zim kepada antum semuanya. Terusnya pada abnai, ashabul insyad, ashabul hadrah, dan juga khususnya muslimin dan muslimat yang ada pada malam ini. Wabil khusus anak antum. Jadi waktu tengok gambar tuh mula-mula tak perasan anak antu berselawat. Jadi ada yang telepon katanya, Habib ini anak antu berselawat, saya tak tahu anak antu. Jadi mungkin anak hantu. Bukan anak hantu Habib, tapi anak antu. Oh, anak antu, Masya Allah. Jadi ada pemasukan bahwa anak antu ini adalah anak Jati Pulau Pinang. Dan setelah berpikir kembali, mungkin asal kalimat yang biasa kita dengar kalau kita punya ayah atau mak sedang
memberi perhatian kepada anaknya. Anak hang tu. Anak hang tu. Itu kan. Kalau di sebelah Kedah anak hang tu. Anak hang tu. Nah, mungkin diambil dari situ. Sebab kita semuanya senantiasa memerlukan, senantiasa rujuk kepada kita punya orang tua. Anak hang tu, kalau ayah dan mak bercakap tu mesti disebut anak hang tu. Mananya apa? Mananya beri perhatian kepada anak engkau. Naam. Jadi mungkin datangnya daripada di situ. Naam. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kita peluang pada malam ini untuk bersama-sama di dalam satu tempat yang insya Allah diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali lagi kepada anak-anak muda, alhamdulillah dari awal sampai terakhir Al-Fadil Tuan Guru Syaul Hamid berkaitan dengan anak muda. Memang sudah layaknya anak muda macam tu. Nah, karena di dalam satu riwayat pun disebutkan juga bahwa Allah Subhanahu wa taala kagum kepada anak muda yang tidak ada tujuan-tujuan untuk berbuat perkara-perkara yang tak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita peluang bersama-sama, wabil khusus kepada anak muda malam ini untuk kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan seperti yang kita dengar tadi bahwa di dalam perjuangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa ditemani oleh anak muda. Yakni Nabi Muhammad memberikan perhatian khusus kepada anak muda. Nah, dari semua aspek, nah, baik yang Allahumma shalli Muhammad yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ataupun yang akan melangsungkan pernikahan. Nah, kalau yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ramai. Ada di antara mereka pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Saleh bin Syukran. Bukan Syukran, Syukran bil qaf. Nah, dia ini awalnya hamba kepada sahabat Abdurrahman ibnu Auf. Tetapi begitu cintanya dia kepada agama Allah, begitu cintanya dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tertarik dengan akhlaknya. Nabi tertarik dengan perjuangannya. Sehingga sahabat Abdurrahman ibn Auf memberikan kepada Rasulullah SAW dan sampai kepada Rasulullah SAW dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Setelah itu dia ikut pula berperang di perangan Badar. Nabi berikan dia tugas yaitu menjaga tawanan-tawanan perang. Di dalam peperangan ada yang namanya ghanimah, pampasan. Nah, setiap orang akan mendapat pampasan. Saleh bin Syukran ini dia tak dapat pampasan. Tetapi orang yang mempunyai tawanan, sebab Allah Muhammad dahulu kalau nak bebaskan orang mesti bertukar. Nah, itu ternyata dia lebih banyak dia dapat daripada orang yang mendapat pampasan perang. Bahkan subhanallah, dengan cintanya kepada agamanya, cintanya kepada Rasulullah SAW, Allah pilih dia di antara orang yang mengurus jenazah Nabi Muhammad SAW. Dia yang mengkafankan, dia yang membantu Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan beberapa orang yang lain. Nah, kenapa? Karena cintanya kepada agama dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ramai lagi hadirin dan hadirat rahimakumullah. Begitu juga yang selalu kita dengar pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Thauban. Bagaimana cintanya dan rindunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga
dari Thauban, didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat ada sama Thauban. Di antara ucapan Thauban itu dia kata apa? Allahumma Muhammad, tuba liman malaka lisanuh. Beruntung bagi orang yang menjaga lisannya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, kita di zaman ini perlu senantiasa kita menjaga kita punya lisan. Nah, kata Sayyidina Thauban yang lahir daripada madrasah Rasulullah SAW, beruntung orang yang menjaga lisannya. Nah, bukan setakat itu saja. Sayyidina Thauban juga memberi nasihat bahwa tuba liman malaka lisanu wa wasi'ahu baituh. Lapang rumahnya. Rumahnya lapang. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, rumah kita lapang bukan karena perabot-perabot yang cukup mahal. Bukan perkara-perkara duniawi, tetapi rumah seorang mukmin yang patut dicontohi, yaitu rumah yang di dalamnya ada zikir, ada berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tuba liman baka ala khati'atihi. Beruntunglah orang yang menangis karena kesilapan-kesilapan yang pernah dibuat. Takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin dan hadirat rahimakumullah, tadi semua bercakap tentang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, anak-anak muda. Jadi izinkan saya di waktu yang tidak berapa lama lagi untuk bersama-sama berkongsi yang asbab didatangkan anak muda itu. Nah, yaitu suami istri. Nah, sekarang ini kebanyakan yang datang adalah yang belum berumah tangga. Betul tidak? Dan mau berumah tangga. Betul tidak? Semua anak, betul. Semua anak berumah tangga. Jadi kita ambil contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, contoh yang baik. Tetapi untuk siapa? Liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Bagi yang mengharapkan Allah dan hari kiamat, yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri-cirinya? Wa dzakarallaha katsira, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebut laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, laqad ja'akum, telah datang kepada kamu, nah, rasulun min anfusikum, utusan daripada kalangan kamu. Coba kalau daripada kalangan jin, pasti semua lari. Nah, dari kalangan manusia saja lari, apalagi daripada kalangan jin. Nah, azizun alaihi ma'anittum, cukup mengambil berat tentang kamu. Harisun alaikum, yakni bersungguh-sungguh mengajak kamu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah SAW bersama istrinya yang tercinta Sayyidatuna Aisyah. Atau Sayyidatuna Aisyah bersama Rasulullah SAW. Ketika itu Sayyidatuna Aisyah melihat mood Rasulullah SAW cukup cantik. Maka dia memberanikan diri untuk meminta kepada Rasulullah SAW. Ini pengajaran untuk yang telah mendirikan rumah tangga dan yang akan mendirikan rumah tangga. Senantiasa mencari peluang menghidupkan suasana yang baik, memohon, meminta, sama ada suami ataupun juga istri. Sayyidatuna Aisyah berkata, aku melihat
mood Rasulullah SAW cukup cantik. Maka aku pun meminta kepadanya, ud'ullaha li ya Rasulullah. Doakan saya ya Rasulullah. Pengajaran yang kedua. Berapa ramai daripada kita, termasuk saya sendiri, meminta doa kepada pasangannya. Meminta doa kepada suaminya. Abang doakan saya. Ataupun suami minta kepada istri. Sayang doakan abang. Nah, jarang kita dengar. Walhal Rasulullah SAW mengajarkan kita agar hubungan keluarga, hubungan suami istri berkekalan, yaitu minta doa antara satu yang lain. Jangan waktu lebaran saja minta doa atau hari raya. Selama hari raya minta halalkan makan dan minum. Lepas itu 1 tahun baru jumpa lagi. Tak. Senantiasa minta. Sayyidatuna Aisyah mengajar kaum Hawa bagaimana mengambil hati seorang suami. Sayyidatuna Aisyah. Itu juga seorang suami. Bagaimana mengambil hatinya seorang istri. Nah, sebab ini perlu. Sebab kita nak lahirkan keluarga ataupun anak generasi yang senantiasa rujuk kepada kedua orang tuanya. Al-Habib Salim Asy-Syatiri, salah seorang ulama rahimahullah ta'ala, dia menegur bahwa di zaman sekarang ini anak muda sibuk keluar rumah mencari wali Allah Ta'ala. Dia lupa bahwa di rumahnya itu ada 2 orang wali yang lebih mustajab doanya. Yaitu mak dan ayah kita. Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah, ud'ullah li. Doakan saya ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Allahumma ghafir li Aisyah ma qaddamat wa ma akharat wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampuni dosa Khadijah yang lalu dan yang akan datang, yang dirahasiakan dan diterang-terangkan. Dengar doa tersebut, Sayyidatuna Aisyah cukup seronok, cukup gembira. Sampai apa? Allahumma shalli Muhammad, tak sedar dia jatuh di rebahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, romantik. Inilah romantik syar'i. Romantik syariat. Seorang istri seronok didoakan oleh suaminya. Allah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ayasurruki, engkau seronok ya Aisyah atas doaku ini? Kata ya Rasulullah, siapa yang tak seronok didoakan? Masya Allah. Tuh. Jadi kaum Hawa sentiasa insya Allah minta doanya seorang suami. Begitu juga suami senantiasa minta doakan sebelum keluar rumah, cium tangan, minta doanya agar diselamatkan hari tersebut. Nah, apa kata Rasulullah setelah itu? Ya Aisyah, ketahuilah bahwa doaku tadi itu adalah doa setiap lepas salat kepada umatku. Allah. Tengok dia bersungguh-sungguh. Kita yang tidak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk anak angtu. Nah, didoakan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar insya Allah semuanya jadi anak malaikat. Jadi malaikat semuanya insya Allah. Nah, amin ya rabbal alamin. Jadi hadirin dan hadirat rahimakumullah, diucapkan sekali lagi jazakumullahu khairan ke atas semua yang ada saham menjemput kepada majlis yang cukup mulia ini. Pulau Pinang ini saya anggap rumah saya kedua. Nah, sebab Allahumma Muhammad dulu ada setiap bulan datang ke sini duduk 3 hari. Termasuk di masjid, ada masjid Hashim Yahya, masjid yang di dekat airport tu, dan juga di tempat Ustaz Syahul Hamid ada kuliah bulanan. Alhamdulillah ini setelah hampir 1 tahun baru datang kembali. Naam. Ini pun karena berkat anak antu berselawat. Naam. Nah, jadi tarikannya anak antu luar biasa tuh ya.
Orang yang lama tak datang Pulau Pinang akhirnya datang juga pada malam ini untuk bersama-sama. Jadi kita doakan insya Allah bersama-sama agar majelis ini senantiasa subur di Pulau Pinang khususnya dan di seluruh wilayah-wilayah yang lain. Dan kita doakan guru-guru kita yang ada bersama kita pada malam ini agar insya Allah senantiasa diberikan mereka umur yang panjang, sehat walafiat, jasmani dan rohani, agar insya Allah senantiasa dapat membimbing kita di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita minta ya Allah, seperti mana Engkau menjaga bumi Haramain, ya Allah jagalah juga bumi Pulau Pinang khususnya dan wilayah-wilayah lain serta buldan al-muslimina amma birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum.